Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah di atas limpah kurnianya dapat kita bertemu sekali lagi dalam video Pendidikan Islam tahun 5 bidang akidah unit 1 Al-Malik bahagian yang kedua. Bahagian pertama kita dah pelajari tentang maksud Al-Malik, iaitu Allah menguasai segala-galanya, mentadbir alam ini dengan bijaksana, dapat menghidupkan dan mematikan siapa yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian kita belajar tentang hukum-hukumnya sebelum ini. Hukum beriman dengan nama Allah Al-Malik iaitu wajib. Kemudian kita pun pelajari tentang dalil ataupun Al-Malik disebut dalam Al-Quran. Ya, pada kali ini kita akan bicarakan tentang kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik. Setelah kita tahu bahawa Al-Malik ni Allah menguasai segalanya, apakah kepentingan kepada kita? Bagaimana keyakinan kita ini, beriman kita ini dapat membentuk diri kita? Ini kita akan bicarakan. Okey, tengok muka surat 71. Ustazah ni berbicara di bawah pokok lah, ya, dengan 3 orang anak muridnya dalam ni. Ya. Okey, kita baca. Ustaz besarkan sedikit. Okey, bagaimana Ustazah sebut? Setelah kita mempelajari nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik, Ustazah hendak bertanya kepada kamu semua, ya, apakah kepentingan beriman dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik? Apakah kepentingannya? Bila kita tahu bahawa Allah menguasai segalanya, apakah kepentingan kepada kita? Apakah dapat memberi manfaat kepada kita bila kita beriman sedemikian? Ya. Baik. Tengok murid yang pertama, perempuan yang pakai tudung warna biru tu. Okey. Apa katanya? Saya akan berusaha menjadi manusia yang bersyukur dan meninggalkan sifat sombong. Pasal apa? Nak jadi orang yang bersyukur dan meninggalkan sifat sombong. Kerana apa? Saya sedar walaupun mempunyai kekayaan dan kecerdikan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala jualah yang maha kaya dan maha bijaksana. Hebat murid ni kan? Ya. Dia tak nak sombong. Kalau kita tak nak sombong. Kenapa? Sebagai contoh Ustaz ambil. Kita ada keluarga yang cantik, ya, kaya, rumah besar, rumah cantik, kereta pun besar, ya. Ada adik yang comel, kakak yang cantik ke, abang yang handsome ke. Kita tak boleh sombong kerana semua itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh ambil bila-bila masa saja. Tak payah sombong. Kalau sombong, malu kita. Ya? Sebab ibu dan ayah semua ni milik Allah. Allah boleh ambil, boleh matikan bila-bila masa. Rumah yang cantik Allah boleh hilangkan dengan kebakaran dan sebagainya. Jadi semua itu milik Allah, maka kita perlu menjadi orang yang bersyukur dan tak mau sombong. Ini ada satu kisah dalam Al-Quran bagaimana kisah Qarun yang sombong. Qarun ni asalnya miskin. Maka Allah kurniakan kekayaan kepadanya sehingga digambarkan kekayaannya pintu nak buka gedung harta saja nak kena pikul oleh orang-orang yang gagah. Bermaksud apa? Kunci pun dah berat, besar, apatah lagi harta yang ada dalam tu banyak. Maka dia sangat sombong. Ya, apa dia kata? Dia kata dia merasakan bahawa kekayaan yang dia ada tu adalah milik dia, usaha dia sendiri. Dia tak sedar kekayaan itu milik Allah SWT. Dengan sifat sombong tu, maka Allah tenggelamkan seluruh hartanya dan dirinya ke dalam tanah. Sebab itu kita tak boleh sombong. Ya? Kalau kita cerdik, kita pandai, ajar kawan yang lemah. Kalau kita cantik, hormati orang yang kurang cantik. Jangan sombong. Ya? Sebab apa? Cerdik, cantik, semua itu milik Allah SWT. Dan Allah boleh ambil bila-bila masa saja. Ya? Maka kita tak boleh sombong. Okey, kita kembali balik, kita tengok yang kedua. Pula murid lelaki yang kedua tu, dia kata apa? Menyadarkan kita bahawa kita hanyalah makhluk Allah Subhanahu Taala yang lemah. Bila kita tahu milik ni semua milik Allah Taala, kita kena masai diri kita lemah. Ya? Kita bukan ada apa pun. Kita berjalan ni semua dengan izin Allah. Semua milik Allah Taala. Apa yang kita ada, duit yang kita ada, semua milik Allah Subhanahu Taala. Ya? Sentiasa mengharapkan pertolongan Allah, maka oleh kerana kita lemah, kita mengharapkan pertolongan Allah SWT. Oleh itu saya akan tekun beribadah dan berdoa. Itu tanda orang yang beriman bahawa adanya Allah ni memiliki segalanya alam ini, Allah yang menguasai segalanya. Maka kita ni sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala ni, meyakini itu, yang meyakini bahawa Allah memiliki segalanya, maka kita kena sentiasa tekun beribadah dan berdoa. Doa supaya Allah selamatkan kita. Allah yang kuasai kita semua ni. Kan? Ya? Bermula daripada bangun tidur, baca doa. Masuk jamban, masuk tandas, baca doa. Keluar tandas, baca doa.
Kemudian nak makan doa, solat doa, keluar rumah doa, masuk kereta doa, keluar daripada kenderaan doa, nak belajar doa, semua kita berdoa. Kita minta kepada Allah supaya Allah pelihara kita, Allah lindung kita, Allah beri sesuatu kepada kita yang baik, sebab segala-galanya milik Allah. Itulah kalau orang yang beriman dengan Al-Malik ni macam tu. Sebagai satu contoh. Lah kita tak rasalah bagaimana lemahnya kita ni, sebab kita ada bersama keluarga, semua orang merasai sedemikian rupa. Bila rasa aman, rasa tak lemah, rasa gagah, lupa kat Allah, kata Allah yang memiliki segalanya. Tapi tengok satu situasi. Ni bot ni di tengah laut, bagaimana? Cuba tengok. Air laut bergelombang macam ni. Ketika ini kalau ustaz duduk atas bot tu, masa ni baru kita nampak bahawa laut ni milik Allah. Allah tu maha kuasa, kita ni lemah. Masa tu kita akan berdoa pada Allah, ya Allah selamatkan aku. Mana ada siapa boleh selamatkan ketika ini, kan? Kita harap Allah, ya Allah gerakkan siapa yang selamatkan kita. Ya Allah redakan laut ni. Masa itulah kita rasa diri kita lemah. Ni waktu malam. Tengok suasana tu, kita nampak bagaimana Allah menguasai laut. Ketika itu kita tidak ada apa. Inilah perasaan yang perlu ada dalam diri kita apabila kita beriman bahawa dengan nama Allah Al-Malik, bahawa Allah memiliki segalanya. Perasaan ketika ini memang keimanan kita betul-betul bahawa Allah itu memang Allah yang menguasainya. Tapi takkan nak jadi macam ni baru kita nak yakin, baru kita nak beriman bahawa Allah tu memiliki segalanya. Masa kita sekarang ni lah, masa kita sehat inilah kita rasa kita lemah juga. Kita harap kesihatan tu Allah kekalkan, minta ke Allah. Ketika virus melanda kita ni pun kita rasa begitu lemah, kita tak mampu nak buat apa, kan? Kita minta ke Allah, tekun beribadah. Jadi kena tekun beribadah. Jadi siapa yang tinggal solat, bermaksud dia rasa dia, siapa yang tak tekun beribadah, dia tak solat, dia sombong dengan Allah Ta'ala. Dia rasa dia kuat daripada Allah. Jadi orang yang lemah ni biasanya dia akan tunjukkan ketekunan dia dalam beribadah pada Allah dan sentiasa berdoa pada Allah Ta'ala. Nak buat apa pun, baca bismillah, okey, baik. Seterusnya, tengok yang ke adik yang murid yang seorang lagi tu, okey. Yang nombor 4 tu. Okey. Menjadikan kita sentiasa menghargai alam yang dikurniakan Allah SWT kepada kita. Mulai sekarang saya akan memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran. Yang keempat, yang ketiga ni, murid yang ketiga ni kata apa? Saya akan sentiasa menghargai alam. Kenapa? Kerana alam ni bukan milik kita, milik Allah. Allah bagi pinjam. Maka kita perlu menghargai alam ni, jangan buang sampah mata-mata. Tapi sama juga macam kita pinjam pensel kawan. Kawan bagi, kita kena hargai, kena jaga elok sebab lagi nak bagi balik. Tapi kalau pensel tu hak kita, apa kita buat? Kita tak menghargai pula. Kita tahu sana. Kadang-kadang bagi hilang, beli lain pula. Tu sifat sombong kita. Sama juga dengan alam ni. Kalau orang yang beriman, Allah memiliki segalanya, dia akan yakin bahawa alam ni milik Allah, maka dia akan jaga elok. Tak buang mata-mata sampah supaya alam ni dapat diwarisi oleh orang seterusnya. Sebab Allah bagi pinjam kat kita. Ni orang yang beriman. Sebab itu kalau lepas ni kalau Ustaz tengok orang yang buang sampah mata-mata, dia tak beriman dengan sifat Malik Allah SWT ni, dengan nama Allah Al-Malik ni, maka dia bukan orang Islam. Tu dia. Jangan buang sampah. Sampai macam tu kalau akidah ni, jadi jadilah orang yang sentiasa menjaga alam sekitar, kerana alam sekitar ni milik Allah. Kita hargai. Kita taat pada Allah, kita hormat pada Allah. Sebab itu kita menjaga alam ni. Cuba tengok. Ni contoh seperti ni. Tu. Ni contoh orang yang tak beriman dengan nama Allah Al-Malik lah. Dia buang sampah mata-mata. Tu ada papan tanda. Biasanya papan tanda letakkan tempat orang buang sampah, kemudian nampak sampah tak terkawal, dia akan pacat tiang. Sebab tu bila pacat tiang, orang tak buang sampah lagi lah. Tapi makin banyak pula sampah orang buang. Sebab apa? Sebab merasai bahawa alam ini milik sendiri, bukan milik Allah SWT. Tengok. Ni orang tak beriman. Kalau orang beriman, bersih macam ni. Okey. Baik. Jadi itulah 3 perkara kepentingan kita beriman dengan nama Allah Al-Malik, iaitu yang pertama, rasa bersyukur, tak mau sombong. Sebab semua ini milik Allah Ta'ala. Sombong pun tiada gunanya. Allah ambil balik, malu pula kita. Yang kedua, yang kedua apa dia? Yang tadi kita rasa apa?
rasa lemah. Oleh itu kita sentiasa beribadah pada Allah sebab kita rasa lemah. Dengan keadaan kita tak mampu nak buat apa-apa melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita menjaga alam sekitar ini. Itulah 3 kepentingan. Apabila kita yakin bahawa Allah ni memiliki segala yang ada dalam alam ini, maka sudah pasti 3 perkara ni akan menjadikan kita sentiasa jaga dan menjadikan kita orang yang dihormati pula. Kita tak sombong, kita sentiasa berdoa dan rajin beribadah. Kemudian kita jaga alam sekitar. Orang tengok kita pun, orang sangat suka kepada kita. Nampak? Itu balasan dunia yang Allah bagi kepada kita. Bahkan di akhirat Allah akan masukkan kita dalam syurga. Okey, cukup cakap situ. Okey, di sini ada 7 soalan yang Ustaz sediakan. Okey, sediakan pensel. Okey, kemudian tulis nama, kelas. Okey. Kalau video ni di-sharing oleh orang lain pun tak apa. Kamu boleh buat juga. Nanti mungkin Ustaz akan Ustaz yang sharing video ni pada kamu mungkin akan bagi sedikit maklumat lah agar ditulis nama dan sebagainya. Okey, tulis nombor 1 sampai nombor 7. Objektif ya. ABC saja. Tulis A, B, C. Jawapan dekat mana. Kemudian snap hantar kepada Ustaz. Okey, Ustaz akan nilai lah jawapan kamu. Baik, tengok yang pertama. Apakah maksud Al-Malik? A. Allah Maha mendengar. B. Allah Maha bijaksana. C. Allah memiliki segalanya. Yang mana satu? A, B, C jawapannya. Okey. Tak apa kalau tak dapat boleh ulang lagi video ni kan. Al-Malik merupakan salah satu daripada A. Sifat wajib Allah. B. Nama-nama malaikat. C. Nama-nama Allah. Sifat Allah ke, nama malaikat ke, nama Allah. Okey, yang ketiga. Apakah surah yang menyebut tentang Al-Malik? Dalam buku teks tadi ada sebut surah kan? Surah apa? A. Surah Al-Baqarah ayat 2. B. Surah Al-Hadid ayat 2. C. Surah Al-Fatihah ayat 2. Okey. 4. Apakah maksud Allah menguasai segala-galanya? Bukan apakah. Maksud Allah menguasai segala-galanya adalah seperti di bawah. Kecuali. Maksudnya 3 tu 2 betul, 1 tak betul. Yang mana tak betul itu? Okey. Al-Malik iaitu A yang pertama berkuasa menghidup dan mematikan. Termasuk dalam maksud tu. Maksud Al-Malik. Okey. B. Menguasai pentadbiran dan pemerintahan di langit dan bumi. Termasuk dalam maksud Al-Malik. Okey. C. Bukan pemilik mutlak alam ini. Termasuk ke tidak dalam maksud Al-Malik. Kalau tak masuk, huruf apa? Jawapan dia apa dia ya? Okey. Nombor 5. Apakah hukum beriman bukan dengan sifat tu, dengan nama Allah Al-Malik? Apa dia? A. Wajib. B. Sunat. C. Harus. Pilih yang mana? Yang keenam. Siapakah yang disebut dalam Al-Quran kerana merasai kekayaan yang dimiliki adalah hasil usahanya, bukan daripada Allah? A. Abraha. B. Abu Lahab. C. Qarun. Mana jawapannya? C. Salah satu tanda orang yang beriman dengan nama Allah Al-Malik ialah tanda orang yang beriman ni, manakah jawapannya? A. Tekun beribadah dan berdoa. B. Sombong diri. C. Tidak bersyukur. Senang saja jawapan ni kan. Okey. Jadi Ustaz ingat itu saja ya untuk bahagian yang kedua dalam kita membicarakan tajuk unit yang pertama iaitu nama Allah iaitu Al-Malik. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kamu. Yang penting kamu beramal, okey, dan kamu yakin jadilah orang beriman, insya-Allah. Ya, Allah akan meredai hidup kita, Allah akan mudahi urusan kita dan Allah akan pelihara, Allah akan menyelamatkan kita, memelihara kita dalam kehidupan kita. Jadi itu saja daripada Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.